Hi, I'm Teacher Fiza. Hari ini kita nak belajar satu teknik menjawab soalan sejarah iaitu dengan menggunakan teknik kempunan. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Jamil kerana memperkenalkan teknik yang sangat bagus ini. Jom kita tengok apa maksud kempunan. Kempunan KE adalah kempen kesedaran, M pula adalah media massa, P adalah pendidikan, manakala unan adalah undang-undang. 4 perkara ni pelajar perlu ingat daripada kempunan itulah. Tapi soalan yang bagaimana sesuai untuk kita guna teknik kempunan ini? Soalan yang memerlukan jawapan tentang cara, langkah-langkah, usaha, tindakan, cadangan, apakah yang anda boleh lakukan ataupun dia tanya mengenai bagaimanakah. Jadi jom kita pergi kepada fakta kita yang pertama iaitu kempen kesedaran. Biasanya ayat yang pertama kita akan ambil dulu salin sebahagian soalan dan masukkan fakta kita yang pertama iaitu kempen kesedaran. Ayat yang kedua kita boleh tulis sebagai contohnya dengan mengadakan kempen cintai, ambil kehendak soalan. Huraian lanjutan kita boleh tulis hal ini dapat menimbulkan rasa sayang. Ini adalah kempen kesedaran kan? Kepada mengikut kehendak soalan dan kesannya. Jom kita tengok contoh soalan. Terdapat segelintir rakyat Malaysia tidak menghormati bendera kebangsaan. Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk ayat yang pertama, kita tulis, untuk mengatasi masalah rakyat Malaysia tidak menghormati bendera kebangsaan, kita boleh mengadakan, ambil terus fakta kita yang pertama iaitu kempen kesedaran. Yang kedua, kita tukar sahaja mengikut kehendak soalan kepada bendera kebangsaan. Ayat yang ketiga iaitu huraian lanjutan pun sama, kita tukar kepada bendera kebangsaan. Kesannya kita tambah sikit. Okay, bendera kebangsaan dapat dijaga dengan lebih baik. Jadi pelajar boleh dapat markah maksimum untuk satu fakta di sini. Sama ada 3 ataupun 4 markah. Selesai kempen kesedaran, kita tengok pula yang kedua daripada kempunan itu tadi. Iaitu M. M adalah media massa. Ayat yang pertama untuk fakta yang kedua, kita gunakan penanda wacana. Okay, di samping itu peranan media massa cukup untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua iaitu huraian lanjutan. Kita boleh tulis hal ini dapat menayangkan kepentingan. So, apa yang media massa boleh buat kan? Ambil kehendak soalan. Yang ketiga, kita boleh tulis sebagai contohnya media massa apa. Okey, TV3 menayangkan iklan atau dokumentari mengenai, ambil kehendak soalan dan akhir sekali kesannya. Jadi kita tengok soalan kita tadi. Soalan yang sama, kita guna fakta yang kedua. Okey, ayat yang pertama tak perlu ubah lagi, sudah cukup cantik. Ayat yang kedua, kita tukar, ambil kehendak soalan kepada bendera kebangsaan dan kita padamlah kalau yang mana kita tak perlu. Ayat yang ketiga sebagai contohnya, TV3 menayangkan dokumentari mengenai bendera kebangsaan. Tukar sahaja mengikut kehendak soalan. Kesannya kita buat sikit ayat timbul kesedaran untuk memelihara bendera kebangsaan. Jadi ini untuk media massa. So pelajar boleh dapat markah maksimum untuk fakta yang kedua. Seterusnya kita tengok pula untuk fakta yang ketiga daripada kempunan itu tadi. Fakta yang ketiga ialah P. P adalah pendidikan. Ayat yang pertama, seperti soalan sebelumnya, kita gunakan penanda wacana, tambah fakta kita, peranan sistem pendidikan.
huraiannya kita boleh tulis ia dapat diterapkan dalam mata pelajaran tertentu mengenai. Kita ambil kehendak soalan sebab ini adalah mengenai pendidikan kan. Okey, sebagai contohnya kita bagi satu contoh mata pelajaran, boleh pilih mata pelajaran apa yang sesuai mengikut kehendak soalan. Dan yang terakhir sekali ialah kesannya anak-anak terdidik sejak kecil tentang ambil kehendak soalan. Jadi jom kita tengok soalan yang sama tadi. Kita masukkan fakta kita yang ketiga. Okey, soalan mengenai bendera kebangsaan. Yang pertama dah lengkap, kita dah guna penanda wacana untuk fakta yang ketiga. Ayat yang kedua adalah huraian lanjutan. Okey, dapat diterapkan dalam mata pelajaran. Okey, ini ada tentang pendidikan mengenai bendera kebangsaan. Ayat yang ketiga sebagai contohnya mata pelajaran civic atau lain-lain lah yang sesuai. Kesannya anak-anak terdidik sejak kecil tentang bendera kebangsaan. Jadi sangat mudah dengan menggunakan teknik kempunan ini. Kita hanya tukar sahaja tentang mengikut kehendak soalan tersebut. Jadi pelajar layak dapat markah maksimum untuk fakta yang ketiga. Kita tengok yang terakhir sekali untuk kempunan tadi adalah unan, iaitu undang-undang. Kita masih lagi guna formula yang sama. Ayat yang pertama kita gunakan penanda wacana. Masukkan fakta kita undang-undang mengenai ambil kehendak soalan perlu digubal. Itu adalah ayat yang pertama, iaitu fakta yang keempat. Ayat yang kedua kita boleh bagi contoh. Sebagai contohnya, undang-undang apa? Okey, kita kenakan hukuman denda atau penjara kepada mereka yang mengikut kehendak soalan. Okey, huraian lanjutan kita boleh tulis hal ini agar timbul kesedaran keinsafan dari melakukan apa dia? Mengikut kehendak soalan. Dan yang keempat adalah kesannya. Boleh nampak tak formula ni cikgu buat 4? Kan? Jadi kita tengok soalan yang sama untuk fakta yang keempat ini. Okay. Ayat yang pertama, justru itu undang-undang mengenai bendera kebangsaan. Kita tukar sahaja mengikut kehendak soalan. Sebagai contohnya, mengenakan hukuman denda atau penjara kepada mereka yang apa yang biasa kesalahan tentang bendera kebangsaan. Dengan sengaja membakar bendera kebangsaan, hal ini agar timbul kesedaran insafan dari melakukan perkara yang tidak bermoral itu. Kesannya kesalahan yang sama tidak berulang. Jadi pelajar juga layak dapat markah untuk fakta yang keempat. Markah keseluruhan bergantung berapa markah yang diperuntukkan kepada satu soalan. Jadi pelajar kena bijak untuk mengambil fakta yang mana sesuai dengan masa menjawab dalam SPM itu nanti. Dah selesai kempunan? Dah dapat idea untuk menjawab soalan hebat? Jangan lupa cuba kempunan, kempen kesedaran, media masa, pendidikan dan undang-undang. Cikgu doakan semoga anda semua berjaya dalam SPM akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.